Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Suzana Makpul daripada Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan, dan syukur alhamdulillah pada petang ni kita Allah beri peluang untuk bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa yang selama ni kita hanya tonton di kaca televisyen So alhamdulillah saya ada rezeki untuk berjumpa dengan Ustazah dan berkongsi sedikit sebanyak ilmu daripada Ustazah, dan mudah-mudahan insya-Allah dapat kita praktikan bersama-sama nanti. So sebelum kita mulakan ceramah daripada Ustazah, saya memperkenalkan sedikit dari segi latar belakang Ustazah yang saya rasa sebenarnya tak perlu pun diperkenalkan ya. Ustazah memang seorang selebriti sekarang dan kita memang dah kenal siapa Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Ustazah Nur Hafizah binti Musa berasal daripada Jempol, Negeri Sembilan. Telah berumah tangga dan mempunyai 8 orang anak. So hebat Ustazah ada 8 orang anak, dan suami beliau saya rasa saudari pun kenal Dr. Azhar Yaakob. Dan Ustazah telah mendapat pendidikan sarjana muda di University of Yarmouk, Jordan, dan seterusnya memperoleh sarjana dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Universiti Malaya. Sekarang Ustazah masih lagi aktif sebagai seorang pensyarah di UTM Kuala Lumpur, dan Ustazah dari segi kemahiran khususnya adalah dari kemahiran khusus psikoterapi dakwah dan pembangunan insan. Dan sememangnya Ustazah sangat berpengalaman telah menulis buku, juga sebagai kolumnis majalah, panel tetap di radio IKIM FM, panel program Tanyalah Ustazah TV9 dan Al-Hidayah TV3. Seterusnya seringkali memberikan ceramah di dalam forum perdana TV1 serta kolumnis buku agama. Ustazah juga bertindak sebagai Master Trainer Consultant untuk Daraini Management Academy dan Master Trainer Syarikat Airborne Discovery Sendirian Berhad. Selain telah banyak mengasaskan modul-modul dalam pelatihan untuk remaja, wanita dan korporat. Dan yang terkini Ustazah adalah penasihat untuk Mahad Integrasi Madinatul Hufaz di Gombak. Dan tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustazah Nur Hafizah Musa untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Memburu Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu yang sangat dikasihi, yang berbahagia Prof. Suzana Makpul, yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Prof. Yasmin Anum, seluruh pegawai-pegawai kaki tangan PPUKM, para profesor, doktor, semua kaki tangan, tuan-puan, muslimin, muslimat, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tengok ke muka tu macam belum makan je. Ya, dah makan ke belum?
Dah ya, alhamdulillah. Kita lebih makan ni, ya. Bahaya ni ceramah lepas zuhur, lepas makan 2-3 pinggan, ya. Tak senang juga ustazah nak ceramah depan orang kekenyangan. Tapi apapun, alhamdulillah, mari sama-sama terlebih dahulu tuan-puan sekalian kita mensyukuri nikmat Allah atas sebuah pertemuan yang mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah. Ya, kita puji Allah dengan lafaz ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Wahai Allah, untuk kamulah segala puji-pujian yang paling layak untuk kamu atas segala kebesaran, keagungan, kehebatan, kesempurnaanmu dan wajahmu ya Allah. Tuan-puan sekalian, ustazah hari ini agak busy sikit tuan-puan, tak sempat nak gubah pantun untuk tuan-puan. Jadi ustazah pakai pantun yang dah basi je lah ya. Ya, pantunnya ialah lupa pula pantun basi pun lupa. Nasi dagang, nasi kerabu, tuan-puan I love you. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan ustazah harap tuan-puan ya, semua yang hadir pada petang ini, ustazah berharap diskusi ini ataupun slot ini tidak menjadi terlalu formal. Ya, sebaliknya insya-Allah lebih berbentuk kepada perkongsian, lebih berbentuk kepada satu diskusi yang ustazah cuba sejujurnya tuan-puan ya, bercakap daripada diri ustazah sendiri, bagaimana ustazah melihat ya, ataupun bagaimana ustazah menyingkapi tajuk ini dalam konteks untuk diri sendiri yang ustazah percaya. Demikian jugalah untuk tuan-puan, iaitu memburu rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang ustazah kasihi sekalian, sebentar tadi telah diperkenalkan diri ustazah lah ya. Kadang-kadang perkenalan tu penting sebab orang tua-tua cakap tak kenal maka tak cinta. Tapi mungkin tak cukup dalam tu perkenalan yang pernah baca tu ya. Biasanya orang nak tahu juga kan umur berapa kan ya. Jadi sebelum puan-puan mengagaknya dan nanti ustazah kecil hati, jadi lebih baik ustazah bagi tahu awal lah ya. Perkenalannya ustazah daripada Negeri Sembilan, Anak Jati, Kampung Kuala Jempol, Bahau, Negeri Sembilan. Ada tak orang Negeri kat sini? Angkat tangan orang Negeri. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Tak ramai ya. Kalau 10 orang ke atas, ustazah akan cakap Negeri. Ya. Alhamdulillah pada tahun 1998 bertemu jodoh dengan seorang jejaka ganteng, bukan orang Jawa tapi anak jati Kota Baru, Kelantan. Ya, kahwin tahun 98, mengorat 96. Ya, jadi 2 tahun lepas tu kahwin ya. Berusia 42 tahun ya, dan ustazah menyambut kelahiran dalam bulan 12. Hadiah awal diterima ya. 21 hari bulan 12 1975. Dan hari ini tuan-puan, yang ustazah cakap umur tu bukan apa. Ustazah nak bercakap sesuai dengan umur yang ustazah ada sekarang. Ya, bercakap sesuai dengan umur 40-an. Yang sedikit sebanyak tuan-puan, kita tak bercakap secara teori semata-mata. Ya, tapi serba sedikit daripada orang negara kita secuet lah ya. Ada sikit pengalaman tu, tapi ia bagi ustazah terlalu besar maknanya ya. Ilmu ni tuan-puan ada 2 jenis. Satu ilmu makru'ah. Ulum makru'ah maknanya ilmu boleh baca, ilmu beli buku baca, ilmu buka Google tengok, ilmu pergi kelas dengar. Itu namanya ulum makru'ah. Ilmu boleh belajar ya, ilmu boleh baca, ilmu boleh dengar. Tapi jenis kedua ilmu ialah ulum manzurah. Ulum manzurah dalam istilah dalam kurungan maksud dia pengalaman. Ya, ada 2 jenis ilmu. Jadi kalau semata-mata ulum makru'ah, nanti seakan-akan kita tak berpijak di bumi nyata. Ya, nanti seakan-akan terlalu ideal sehingga susah untuk dicapai.
Tapi bila kombinasi di antara ulum maqru'ah dengan ulum manzurah, mudah-mudahan dekat dengan kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan jadi lebih matang, ya, jadi rasa senang untuk disesuaikan dengan kehidupan kita sendiri. Jadi tuan-puan, hari ini tajuk kita ialah memburu rahmat Allah Azza wa Jalla. Ustazah tak pasti apakah tajuk ini daripada penganjur ke tajuk ni, ke daripada PA Ustazah, ya? Daripada PA Ustazah yang bagi. Kenapa tak tanya Ustazah terus, ya? Okey, tajuknya ialah memburu rahmat Allah. Ustazah masa tengok tajuk tu tuan-puan, Ustazah kata biasanya ya, kalau Ustazah pergi ke jabatan, ke syarikat, ya, ke sektor-sektor korporat dan sebagainya, biasanya tajuk itu akan cuba disesuaikan dengan nampak langsung daripada tajuk dengan tabiat pekerjaan, ya. Jadi sebab itu Ustazah bila dah tengok poster pagi tadi, ya, poster tu dah lama dah dapat tapi baru tengok pagi tadi, Ustazah kata, wah hebat ya UKM, tajuk memburu rahmat Allah, ya. Rupanya PA dah bagi, ya. Walau bagaimanapun Ustazah merasakan tuan-puan, walau siapa pun yang bagi tajuk tu, pasti ada takdir yang tertentu kenapa ini tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini. Ya, pasti ada hikmah yang tertentu kenapa hari ini subhanallah dalam dewan yang sebegini indah kita mengangkat sebuah tajuk yang berkait dengan kasih sayang Allah, yang berkait dengan rahmat Allah, yang sebagai asas yang paling penting, hiduplah ribuan tahun pun, hiduplah sekaya mana pun, hiduplah ya setinggi mana pun dijunjung, dijulang oleh manusia, tetapi tanpa sedikit pun rahmat Allah, ketika itu hidup kita tidak ada makna. Berjayalah setinggi mana, sehebat mana pun pencapaian kita dalam hidup ini, tapi ingat, tanpa kasih Allah, tanpa rahmat Allah, lebih baik kita tak hidup saja. Ya, macam yang selalu kita dengar, ya, orang-orang soleh kadang-kadang ketika mana meratapi dosa-dosa mereka mengatakan, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku hanya seekor burung. Ya laitani, alangkah baiknya kalau aku hanyalah tanah yang dipijak-pijak. Ya, kenapa? Sebab memikirkan andai kata hidup tidak ada rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan sekalian, Ustazah nak cakap bahasa mudah lah. Beberapa, yelah bila dah tua-tua umur 40-an ni kan, ada satu benda yang jadi, yang Ustazah cuba tanam dalam mindset lah, ya, iaitu kita cakap tuan-puan, kita meyakini dan merasai bahawa hidup ini sangat rapuh. Ya, hidup kita ni rapuh sangat. Kalau tuan-puan kata, kaca ni rapuh ni Ustazah, mudah pecah ni, cawan ni, gelas ni. Tapi banyak gelas juga kalau kita balik tak pecah. Contohnya gelas apa? Gelas plastik memanglah, ya, lama. Ya, adalah jenis-jenis dia kan, ya. Baling pun tak pecah. Tapi bagi Ustazah tuan-puan, nak bandingkan nyawa kita, hidup kita dengan gelas ini, jauh lebih rapuh hidup kita. Ya, sangat rapuh. Dan Ustazah memang terfikir-fikirlah tuan-puan tentang kerapuhan itu, sehingga kita patut bercakap kepada diri kita sendiri, jangan lengah-lengah jadi je orang baik. Jangan lengah-lengah jadi orang baik. Jangan lengah-lengah jadi orang bahagia dan membahagiakan. Sebab apa? Hidup kita sangat rapuh. Okey, Ustazah sharekan yang terdekat. Macam mana? Ya, berfikir juga. Sebab apa? Memang betul lah, rapuh lah hidup ni. Ustazah baru-baru ni tuan-puan, Ustazah ke London, ya, memang minta izin dengan suami, minta cuti. Kan, cuti dari jadi ibu sekejap lah. Ya, isteri sekejap, khidmat tu berhenti sekejap, minta cuti. Sepanjang 20 tahun tak pernah minta cuti, ni minta cuti nak pergi London. Jadi Ustaz bagi 7 hari cuti. Cuma tak isi borang cuti je, ya.
Tapi bagi 7 hari, okeylah, pergilah. Sebagai hadiah juga, sebab dah submit tesis PhD bulan 10, okey. Ustaz bagi pergi, tapi dengan syarat mesti mengisi program juga dekat sana, biar jadi perjalanan kita itu perjalanan dakwah. Jadi Ustazah kontak College Sofa kat sana, Ustazah datang kata nak bagi talk kat sana, ya, dan juga dapat jemputan daripada kedutaan. Sehari 2 sampai dekat London, Ustazah dapat mesej daripada seorang sahabat di Kuala Lumpur dengan rasa sangat sedih, dengan rasa sangat duka cita. Dia bagi tahu anak saudaranya ke London juga, ya, macam Ustazah ke London juga, cuma dia naik British Airways. Dan dalam perjalanan ke London, Nun di atas pesawat, sebelum masuk ruang udara Turki, anak saudara dia tu, anak buah dia bangun, tuan-puan. Perempuan dia umur 38, dia bangun. Dan bila dia bangun, mungkin dia nak ketandas, ya, dia bangun, dia jatuh, dia rebah. Dalam tu ada beberapa orang doktor dalam pesawat tu. Hampir 1 jam berusaha sedaya upaya dengan sedikit ilmu yang ada nak bantu supaya boleh bernafas dengan baik, nak bantu supaya jantung boleh berdenyut dengan baik. Tapi apakan daya, hampir 1 jam akhirnya, ya, dibuat satu ketetapan memang dia sudah pun mengakhirkan hidup dia. Nun di atas pesawat British Airways dalam perjalanan ke London, ya, terpaksalah buat satu panggilan kecemasan ke lapangan terbang Istanbul, ya, untuk pendaratan kecemasan. Jenazah ini tadi, yang tadi naiknya, berjalan, bagi tiket, ambil boarding pass, tunjuk pasport, tapi hanya seketika, tuan-puan, dia tidak turun sebagai orang biasa, tapi dia turun diusung sebagai jenazah, ya. Dan dia tak ada penyakit apa pun sebelum ini yang diketahui, elok-elok, sehat. Ada orang putih lah sebelah dia, duduk sebelah dia, tulis kat Facebook tentang seorang wanita yang duduk sebelah dia, berbual dengan dia, tidak menunjukkan sebarang reaksi penyakit apa-apa, ya, tiba-tiba bangun daripada tempat duduk dia, rebah, dan kemudiannya dia menjadi saksi wanita itu mati, meninggal dunia. Orang putih tu tulis dalam Facebook dia, dia kata hidup ini terlalu rapuh. Tu orang putih tu tulis, ya. Hidup ini terlampau rapuh, malah dia tulis dalam tu, maka dia berazam untuk jadi orang baik. Ya, kita tak apalah, kita tak ambil lah apa orang putih dia cakap, ya, maknanya bukan itu isu yang saya nak sebut hari ni. Tapi sungguh, tuan-puan, hidup ini sangat rapuh. Ya, maka untuk memburu rahmat Allah, memburu kasih sayang Allah, untuk jadi orang yang baik-baik, itu memerlukan kepada kesegeraan. Kena bersegera. Ya, bukan lagi berlengah-lengah, bukan lagi bertangguh-tangguh. Dan bila kita fikir, tuan-puan, mindset hidup ini rapuh, insya-Allah kita lebih sabar. Insya-Allah kita lebih sedia untuk memberikan banyak bakti kepada masyarakat, memberi manfaat kepada orang lain. Kita punya kekuatan, kita punya kesediaan jauh lebih meningkat. Malah subhanallah, indeks kebahagiaan kita juga insya-Allah turut naik meningkat. Dan indeks kebahagiaan itu sangat bermakna sekali untuk memberikan juga kebahagiaan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ya, jadi sebagai mukadimah daripada ustazah, tuan-puan, kita letak sajalah satu prinsip, kita tak punya banyak masa untuk terus berbuat baik. Ya, kita jadi orang bahagia dan membahagiakan orang lain. Kadang-kadang dalam keluarga, dalam kehidupan, tuan-puan ada tak bertemu dengan benda-benda yang menyakitkan hati? Ada tak? Ke baru tadi je? Ya, ada tak bertemu dengan orang menyakitkan hati, dengan suasana menyakitkan hati? Ya, kita rasa geram je. Ada ke tak ada, tuan-puan? Pasti ada. Kadang-kadang dengan anak-anak pun kita geram, betul kan? Ya, kadang-kadang dengan pasangan hidup pun kita geram. Tapi ingat, tuan-puan, hidup ini sangat rapuh. Jadi tak payah layan sangat sakit hati geram tu, jadi saja orang bahagia lagi membahagiakan. Itu sebagai mukadimah lah, tuan-puan, ya, daripada ustazah. Sebelum kita masuk kepada, ya, tajuk yang sebenar, iaitu memburu rahmat Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, insya-Allah ustazah akan bercakap, ya, sekitar sampai jam
3 suku ke 320 ya, yang kemudian kita akan buka kepada diskusi ataupun soal jawab yang ustazah harap boleh karang dah lah soalan daripada sekarang ya. Itu tujuan cakap awal-awal tu ya. Jadi boleh bentuk-bentuklah soalan bagaimana yang nak ditanya ya, yang kadang-kadang soalan kita tu memberi pencerahan juga kepada orang lain. Muslimin muslimat, tuan-puan yang ustazah kasihi sekalian, apa yang agak-agak yang ustazah nak jadikan poin pertama, memburu rahmat Allah. Tadi bila ustazah tengok tajuk dia memburu rahmat Allah, jadi satu tanggungjawab ustazah untuk prepare ya, untuk maknanya ialah cuba mengupas benda tu. Jadi alhamdulillah, kebetulan takdir Allah tuan-puan, antara buku yang paling ustazah kerap kali baca, buku kesayangan tuan-puan ya. Dia kita mesti ada beberapa buah buku kesayangan kan. Kalau tak nampak kat mata buku tu, hilang ke buku tu? Cari, satu rumah cari. Di antara buku kesayangan ustazah ialah buku yang ustazah bawa sekarang. Dan ustazah tak tahu nak cari kat mana dah buku ni. Ya, buku ni dah lama tuan-puan, dah dibaca beberapa kali alhamdulillah. Tajuk dia ialah Manazilul Ibadi Minal Ibadah, karya Al-Hakim Imam At-Tirmizi. Manazilul Ibadi Minal Ibadah. Tapi kalau tengok kat sini dah diterjemah Melayu ya, iaitu cara meraih rahmat dan redha Allah. Ni buku dia. Simpanlah baik-baik buku ni kan ya. Dan bila kita tengok tajuk ni masya-Allah, terus cari dekat rak buku-buku kesayangan ustazah dan jumpa balik buku ni, iaitu bagaimana untuk mencari dan meraih rahmat, kasih sayang dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang akan ustazah cuba kongsikan pada petang ini tuan-puan. Bukan karya ustazah tapi karya Imam At-Tirmizi ya, yang nanti insya-Allah akan cuba ustazah sampaikan kepada tuan-puan, di mana pada tangga mata yang pertama ya, anak mata tangga yang pertama, bagaimana dalam keadaan sekarang ni. Sekarang kita dalam keadaan sekarang, sama ada kita dalam keadaan berdosa ke, kita dalam keadaan bagus sangat ke, kita dalam keadaan kaya ke, miskin ke, senang, susah, sakit, sihat. Dalam keadaan sekarang, anak tangga yang pertama tuan-puan disebut oleh At-Tirmizi, Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi, bagaimana cara untuk meraih redha dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka disebut yang pertama adalah ahlut taubah, menjadi orang yang bertaubat. Itu nombor satu. Kita ni mesti akan cari macam mana nak dapatkan sayang Allah. Macam mana aku banyak dosa, aku ni mungkin tak banyak ilmu agama sangat. Apapun keadaannya tuan-tuan ya, tanpa ustazah spesifikkan pada siapa-siapa, kita semua masing-masing dengan posisi diri masing-masing, masing-masing dengan keadaan diri masing-masing. Tapi kita diajak, kita diseru, apakah kita nak rahmat Allah ataupun tidak. Maka yang pertama tuan-puan sekalian ialah mari menjadi ahli taubah. Jadi ahli taubat. Jadi orang yang jiwanya sentiasa rasa mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Di situ bermulanya sebuah perjalanan untuk mendapatkan rahmat dan redha Allah. Tapi kalau tidak ada jiwa taubat, sebaliknya yang ada apa dia? Jiwa rasa diri dia baik daripada orang lain, dia dah bagus, dia tak ada banyak dosa ya, dia baik sangat, alim sangat. Yang ini khawatir tuan-puan ya, sebab kita kena ingat syaitan dengan segala jalan cuba untuk menipu daya ya, dan juga menyesatkan manusia. Dan yang paling senang, buat saja manusia rasa dirinya sudah baik, tidak perlu kepada beria-ria sangat nak jadi ahli taubah ataupun nak minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang tuan-puan buat majlis
Qiyamul Lail perdana atau solat hajat perdana. Ikutlah masyarakat kita suka buat yang nama perdana. Ya. Buatlah tuan-puan, duduklah sebelah kita ni Kak Timah. Elok-elok tu imam tu berzikir Astaghfirullahalazim. Kak Timah ni ya Allah ya, menangis-nangis ni. Daripada keluar air mata, keluar air hidung. Kita ni sibuk duk mencari tisu nak bagi Kak Timah. Ya, kita pun bagi Kak Timah tisu Kak. Banyak dosa ya Kak. Ya. Sebab kita tengok dia menangis teruk sangat. Kita tak ada rasa apa pun nak nangis. Tak ada benda nak nangis. Astaghfirullahalazim, tak ada apa, tak terasa kat kita. Ya, agaknya kena sampai 1 jam imam tu istighfar baru terasa kat kita. Yang lain tak terasa, belum terasa apa-apa. Setakat sekali istighfar tak sampai ke hati. 2 kali istighfar masih melayang-layang lagi. Dan kita boleh tengok orang yang menangis-nangis sebelah kita, mesti dia banyak dosa. Tuan-puan, kalau tidak ada rasa nak jadi ahli taubah, pasti meraih rahmat dan redha itu jadi payah. Ya, dan ini bukan pandangan ustazah semata-mata, tapi ini dinukilkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi bahawa untuk mencari rahmat Allah, pastikan kita menjadi ahli taubah. Kita menjadi orang yang subhanallah saban saat dan waktu ingin selalu dan selalu juga mengisi hati dan aktiviti untuk mencari keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang ustazah kasihi sekalian, mari kita lihat surah Ali Imran yang berbicara tentang keampunan Allah. Ustazah percaya tuan-puan selalu baca Quran apa semua mesti jumpa ayat ni dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wasari'u, cepat-cepatlah. Ini bukan ustazah yang cakap tuan-puan, ini kalamullah, ini firman Allah. Wasari'u, dan cepat-cepatlah, dan bersegeralah. Nak cakap bahasa apa lagi ni? Ya, kalau orang Negeri Sembilan cakap apa Kak? Suruh cepat-cepat. Doreh. Ya. Doreh-doreh lah. Cepat-cepat. Orang Kelantan kata apa? Nak suruh cepat-cepat. Mana orang Kelantan? Takut Kelantan tak kecek Kelantan dah. Ya, orang Kelantan kata apa? Wasari'u. Terjemah kot Kelantan apa dia? Bangak-bangak weh. Bangak-bangak. Cepat-cepat. Kalau bahasa Inggeris kata apa tuan-puan? Ni semua guna bahasa Inggeris kan? Ya. Wasari'u nak terjemah apa bahasa Inggeris? Ada lagi tu makcik mana kata hurry up. Boleh lah ya. Yang penting biar faham tuan-puan, kok bahasa mana pun asal faham, Allah mengarahkan kita untuk bersegera. Wasari'u, cepat-cepat. Apa yang kita faham tentang cepat-cepat? Pernah tak kita berada dalam kondisi nak cepat? Macam mana kita berada dalam kondisi nak cepat? Ya Allah, nak cepat, berlari, tak berjalan dengan kangkung, nak cepat, segera. Dan dalam Quran ada gesaan agar cepat-cepat. Jangan lengah-lengah, jangan lenggang kangkung, jangan tunggu-tunggu saja, jangan tangguh-tangguh. Cepat kepada apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat dapatkan keampunan Tuhan kamu. Sebab kita banyak dosa tuan-tuan. Banyak dosa tak kita semua yang datang ni? Banyak ya, banyak ke tak banyak? Tu punya macam tak banyak sangat. Banyak. Macam tu ya. Ya Allah, banyaknya tuan-puan, banyaknya dosa. Dosa dengan Allah. Lagi yang banyak sekali dosa dengan siapa selepas Allah? Dosa dengan Nabi, dengan Rasul. Dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan kawan-kawan, dosa dengan bos. Tadi kamu lepas ngumpat bos. Dosa dengan bos. Ya, terlampau banyak tuan-puan, terlampau banyak. Dosa tanggungjawab yang tak kita tunaikan, dosa amanah yang kita khianat,
dosa janji kita mungkir, dosa ujian kita tak sabar, dosa nikmat kita tak syukur, dosa perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita yang kita tak jadikan Allah sebagai matlamat. Berapa banyak dosa kita? Maka Allah kata segeralah untuk minta keampunan Tuhan kamu. Sebab kita sedang bercakap tentang hidup, tuan-tuan, tentang hidup. Hidup ni apa dia? Bercakap tentang hidup, mesti bercakap tentang mati. Sebab hidup tidak selamanya hidup, pasti bertemu dengan mati. Dan bila kita nak cari keselamatan hidup, keselamatan mati, ia sangat berkait dengan bebanan dosa yang kita tanggung. Lalu Allah kata, segeralah wahai manusia, segeralah wahai hamba-hambaku. Ke mana? Ila maghfiratim min rabbikum, minta dapatkan keampunan Allah. Dapatkan keampunan. Allah suruh minta, tuan-puan, minta dengan lidah, dengan hati. Dengan hati mengharap keampunan, dengan lidah jadi zikir, istighfar, astaghfirullahalazim. Ya, dengan lidah jadi doa, ya Allah, aku minta taubat kepada kamu, ya Allah. Dengan hati, dengan akal jadi keazaman, tak mengulang balik dosa-dosa yang lama. Dengan tubuh badan jadi satu respon, tindakan untuk ubah cara hidup jadi lebih baik. Itu semua adalah package taubat. Itu semua adalah package orang yang bersegera untuk dapat keampunan Allah. Jangan tunggu-tunggu, tuan-puan. Jangan tangguh-tangguh. Ya, dan subhanallah, menjadi salah satu daripada package taubat ialah mengetahui keaiban diri. Itu package dia. Taubat ni bukan yang zikir yang astagfirullahalazim, bukan yang itu aja. Dia ada package dia. Maka di antara package-nya ialah mengetahui keaiban diri. Semakin kita tahu keaiban kita, kelemahan kita, kesilapan kita, dosa-dosa kita, taubat kita akan jadi lebih bermakna. Tapi kalau tak tahu apa yang salah, apa yang lemah, apa yang kurang, tiba-tiba taubat, tak ke mana-mana taubat tu. Dan Ustazah nak mengaitkan soal bagaimana untuk tahu aib diri, bagaimana untuk tahu kelemahan diri. Ustazah nak tanya dulu tuan-puan. Tuan-puan suka tak kalau ada orang nasihatkan kita ataupun tegur atau muhasabah? Suka tak? Cakap jujur-jujur, jawab jujur-jujur. Tak jujur payah nak rawat. Ya? Kalau jumpa doktor, kan doktor tanya, sakit macam mana cik, rasa macam mana? Itulah tu payah nak cakap. Kalau main payah nak cakap ataupun cakap tak jujur, doktor pun susah nak rawat. Sama juga dalam kaedah psikoterapi Islam untuk penyakit-penyakit jiwa, kejujuran memudahkan rawatan. Ya, jadi Ustaz nak tanya tuan-puan. Tuan-puan selesa tak? Suka tak? Ya, kalau orang nasihat, tegur, komplain, kritik, muhasabah. Suka ke tak suka? Yang suka angkat tangan. Senang. Ya, yang suka angkat tangan. Saya suka Ustaz, kalau boleh tak pergi kerja. Hari-hari biar dengar nasihat je. Ya. Tu orang suka betul tu. Okey, ada 3 orang wakil ke atas sana, suka ditegur, suka dinasihat. Kamera boleh zoom 3 orang tu, ya. Bagus, alhamdulillah, cakap terus terang jujur. Yang baki-baki ni suka ke tak suka? Ke duduk atas pagar? Ya, entahlah Ustazah, tak pasti. Ya. Tuan-puan, wallahu a'lam. Tapi ini pengamatan tabiat manusia. Biasanya manusia dia tak suka orang tegur, tuan-puan. Tak suka orang komplain, tak suka orang nasihatkan. Apatah lagi kalau nasihat, komplain, kritikan, muhasabah itu muhasabah yang sejujur-jujurnya. Kita boleh orang nasihat, tapi percayalah tuan-puan, sikap kita selalu bagi mesej kepada orang yang nak tegur kita, nak nasihat kita supaya awas. Macam tu. Dia patut pakai yang macam kita tulis, awas anjing liar, kan? Ya. Kita nak kata awas, jangan over sangat. Ada limit dia. Maknanya kita, bila orang nak nasihat kita, seolah-olah kita cakap cara kena betul, masa kena betul, mood kita kena betul. Ya, bukan pada konten nasihat dan teguran tu,
tapi kita lebih kepada teknikal nasihat, teguran dan muhasabah itu. Sebab ada tabiat manusia yang tak suka ditegur, dimuhasabah sorang-sorang macam tu. Betul tak tuan-puan? Ya, andai kata suami puan-puan yang telefon, okey yang malam ni abang nak jumpa personal. Memang selalu jumpa tapi tak personal kat rumah tu, ya, anak-anak ramai. Ni nak jumpa personal. Ya. Kenapa bang? Abang ada benda ni nak muhasabah sikit. Macam mana kita rasa kalau suami kita cakap ada benda dia nak muhasabah kita? Okey, kita pun standby lah, ready lah 8 malam kita pun dah fikir dah sebelum dia muhasabah aku. Ya, dah ada dah idea tu. Kita pun cari pula apa pula aku nak muhasabah dia. Kan? Mesti ini semua nak kena adil kan? Ya, dah nampak dah tu tak apa senang ni muhasabah. Ya. Lepas tu duduk depan suami. Okeylah, ni ada benda abang nak cakap. Dan abang dah catat, dia kata. Ya, dia pun ambil briefcase dia tu, dia keluarkan kertas A4. Kami tebal ni. Kan? Tanya lu berapa banyak ni bang poinnya ni. Tengok ketebalan kertas tu. Dia kata dalam 43 benda nak dimuhasabah. Agak-agak kita sabar tak nak nunggu sampai 43 tu. Ketiga pun tak boleh dah. Ya, baru masuk ketiga lah mati kita. Dia ni. Ya, dia rasa dia baik sangat ke? Nak muhasabah kita 43 kes ni. Kan? Ya, kita boleh sabar ke tuan-puan? Idea kita, ya Allah. Dia akan datang pula tengok kecil besar suami kita tu kan. Ya, sebab kita rasa apa? Dia nak nasihat kita, nak tegur, nak muhasabah. Masa tu kita tak nampak salah kita. Kita nampak apa? Kelemahan dan keaiban orang yang sedang bercakap. Kalau demikianlah hidup kita tuan-puan. Kita tak belajar mengalu-alukan orang yang menegur dan menasihati kita bila kita nak melihat aib kita sendiri. Dan bila kita tidak boleh melihat aib dan kelemahan kita sendiri, bila masanya kita memiliki anugerah dapat menjadi orang bertaubat dengan sejujur-jujurnya. Sebab apa? Sebab kita pergi kepada tadi poin yang paling besar, kita tak suka dinasihat. Kita tak suka ditegur. Ya, dan ustazah memang bertanya juga tuan-puan pada diri sendiri, bertanya juga. Aku ni kalau tak suka kena tegur, kalau tak suka kena muhasabah, aku takkan jadi baik. Dan tuan-puan, kita kalau orang kena tegur beralas-alas, kan? Ya, berpantun dulu sampai tak faham sebenarnya apa benda dia nak tegur. Kita nak macam tu supaya apa? Supaya tak nampak keras sangat, tak nampak apa lagi. Macam-macam lah idea kita ni. Dia nampak lebih berhikmah, berhemah. Tapi kadang-kadang ustazah rasakan tuan-puan, untuk kebusukan hati kita ini, kita perlu ada orang yang tegur kita sampai tulang som-som tu, sampai tulang putih tu. Biar jujur-jujur, biar dia cakap habis-habis. Jangan kita ambil kisah sangat soal approach dia ke apa. Dengar je apa isi kandungan dia nak cakap. Itu ustazah rasakan kalau menilik kepada busuknya hati kita. Bukan alas-alas lagi dah. Main alas-alas ni tak masuk apa ke hati pun apa alas-alas. Tengok dalam kitabnya Ibnu Athaillah sebut. Yang sebut tu Ibnu Azibah dalam kitab Ibnu Athaillah. Dia kata ada beberapa cara nak tahu kelemahan diri. Antaranya ialah berguru dengan guru yang boleh membentuk, melihat kat mana kita salah, kat mana kita silap, kat mana kita punya aib dan dia baiki. Cuba tuan-puan, kita berguru. Biasa kita kena cari guru yang macam mana? Ya, kita cari guru yang macam mana? Kadang-kadang yang orang suka guru yang lembut-lembut. Ya, yang kalau kita tanya, Ustaz rasa Kak macam mana? Ya, Kak okey Kak. Kita suka ustaz macam tu. Kita suka guru-guru yang main okey je semua. Akak okey. Tengoklah betul-betul ustaz. Koklah selama ustaz kenal akak ada apa? Penyakit hati ke? Akak ada buat salah ke? Tak ada kan? Akak okey. Itu kita suka. Cuba banding dengan satu guru lagi yang dia tengok kita. Dia tahu masalah-masalah ni. Ya, kemudian dia tengok kita bukan selayaknya pada kadar untuk cakap lembut-lembut, tapi kena dimarahi,
kena ditengking. Ketika itu tengking dan marah jadi hikmah, tuan-puan. Yang kalau kita tanya balik, marah kat siapa? Bukan marah pada orang ni, tapi pada nafsunya yang melampau-lampaui batas. Kalau main lembut-lembut tak jalan, tuan-puan. Tapi biasanya guru-guru yang macam tu kita tak suka. Tak suka. Ya, kalau straight cakap, saya tak suka dalam kuliah saya ada orang tengok handphone. Tutup handphone. Esok orang tak datang dah kuliah. Padahal Ustazah fikir, tuan-puan, terima kasih ada cikgu macam ni. Sebab apa? Semua orang tak peduli. Dalam kuliah ilmu boleh buat apa saja dia nak buat. Sebab ustaz-ustazah ni lembut-lembut, tak tegur direct, tak cakap, duk main pantun-pantun, semua orang tak faham apa yang dia pantun. Ya, Gunung Dayak macam Abang Tiga, main handphone tak baik lah, benda macam tu lah. Tak faham-faham juga. Terima kasih ada salah seorang yang macam ni, yang kadang-kadang lebih menunjukkan arah hidup yang betul. Sungguh, tuan-tuan. Dan ada kena dekat tempat ustazah. Walaupun mungkin pendekatan itu banyaklah, ada orang suka, ada orang tak suka, tapi kadang-kadang kita tengok positif, patut juga ada seorang dua yang macam tu. Ya, sedang ceramah tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Tok Guru tu duk cakap pasal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum tu qala Allah Taala. Tengok tuntutan bila disebut nama Nabi, kena selawat ke atas Nabi. Kalau tak selawat, Nabi pernah naik atas mimbar. Ketika Nabi belum lagi bagi khutbah, Nabi kata amin, amin, amin. Sahabat tanya kenapa? Nabi kata Jibril datang bagi tahu ni 3 jenis manusia ni nak dimasukkan dalam kebinasaan, kecelakaan. Nabi kata amin. Siapa dia? Antaranya adalah orang yang ketika mana disebut nama Nabi SAW, dia tidak menyahutnya. Dia jadi orang paling kedekut, orang paling bakhil, tidak berselawat kepada Nabi. Jadi bukan benda kecil kan, tuan-tuan. Ada seorang guru tu, seorang ustaz, dia ceramah, cakap pasal Rasulullah SAW. Sebab memang pun itu sambutan Maulidur Rasul. Tapi ada yang buat kerja lain, tuan-puan. Ya, buat kerja lain. Sibuk dengan telefon. Ada yang maknanya kerja lain lah. Dan dalam kes tu, yang saya cakap terus terang, isunya ialah penonton tu, tuan-puan, audience tu keluar masuk. Ini saya cakap terus terang. Saya tak ada kaitan dengan tuan-puan yang keluar sejak tadi ya. Tak ada di situ kan. Ustazah tak jadi hal, dah tahu pergi kerja, ya, sakit datang ke apa. Ini cerita benar yang saya nak cakap. Jadi penonton ni keluar masuk. Bila keluar masuk, pintu sliding door gang macam itulah, ya. Bayangkan tuan-puan, Tok Guru ni bangun daripada kuliah tersebut dan dia kata cukup, kuliah saya sudah habis, saya nak balik. Padahal dia baru mula. Itu sambutan Maulidur Rasul, besar-besaran peringkat ... Jangan tanya kecuali dipaksa. Ya, ... apa benda. Ini bukan Cak Ayam punya program ni, tuan-puan. Program besar. Baru ceramah beberapa minit, saya okey, ceramah saya sudah habis, saya nak balik. Tapi sebelum dia balik, dia bagi habis-habis, tuan-puan. Beginikah kita ketika mana disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya bukan ceramah tentang diri saya. Saya bukan ceramah tentang adik-beradik saya. Saya bukan ceramah jual barang. Saya bukan ceramah pok-pok-pok, tapi saya ceramah tentang junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia marah, tuan-tuan. Sunyi sepi satu masjid. Sunyi sepi. Yang baru nak bangun macam ni je, tak dapat duduk tempat bangun. Takut terus duduk, tuan-tuan. Baru kena dengan penyakit. Baru kena ubat je. Ya, kalau main-main lembut-lembut tak jalan, tuan-puan, kena sekali Tok Syekh tu bagi. Dia marah. Senyap sunyi AJK ke siapa ke, senyap tak kata apa. Dia bangun, dia kata ceramah saya sudah habis. Patutnya ada malam kedua ceramah dia. Ini besar-besaran sambutan untuk 2 malam. Dia kata tidak juga untuk malam besar. Saya tak dapat. Masa sebelum ceramah,
ada pihak penganjur ni kutip derma untuk madrasah Syekh tu. Dia kata tak apa, dia tak nak ambil. Dia tak nak ambil, tuan-tuan. Dia tak nak ambil duit-duit daripada semua orang masjid. Saya tak nak ambil. Tak apa. Oh ya Allah. Ya, tersenyap sunyi semua orang. Syekh tu keluar balik. Lepas tu masa-masa siapa yang bangun tadi, siapa? Dah terlewat. Syekh tu dah balik. Tapi jadi pengajaran besar. Hatta ustazah yang dapat berita itu, memang dapatlah berita tu sebab malam kedua tu suami ustazah kena ganti. Ya? Sampai berita tu, tuan-puan, mula-mula memang ustazah dengar di kanan, ada yang pro dengan benda tu, ada yang tak setuju buat macam tu. Tapi akhirnya ustazah rasa macam sesekali harus juga ada orang yang macam tu. Sebab ustazah pernah kena, tuan-puan, pergi satu program, institusi yang ustazah pergi tu institusi agama. Ustazah tak kisah kalau masa kata syarikat mana, insurans kan, okey dah sikit tak nampak sangat dah bunyi agama tu, ya. Ini institusi agama. Akak pergi kan? Ya, institusi agama yang bagi para asatizah tak ada masalah sangat tunggu orang. Ustazah biasa tunggu orang ni. Tapi ketara sangat, tuan-puan, dekat nak sejam menunggu. Sampai Ustazah buka laptop Ustazah buat kerja, buat assignment. Ya. Lepas tu masuk seorang, 2, 3 orang, 4, 5 orang, macam tak ada pula yang bagi tahu dekat kawan-kawan dia supaya segera. Ustazah buat assignment, dia kata ustazah tengah buat kerja ya, misalnya. Seolah-olah macam dia ingat ustazah perlukan masa tu untuk buat kerja. Dia kata buat kerja, buat je lah kerja. Lepas tu datang macam-macam alasan akhirnya, macam bila tengah ustazah ceramah, audien tu ada beberapa orang audien ketawa-ketawa. Ustazah jadi confused sebab cerita ustazah sedih. Kenapa dia ketawa? Jadi ustazah macam kan ada benda tak kena, sengit ke tudung aku, kan ya? Apa yang tak kena? Dia mengganggu, tuan-tuan. Macam ada benda geli hati sangat. Lepas tu ustazah tengok kan, dia menulis lah apa benda lah semua. Tuan-puan, masa tu di hati ustazah ada rasa macam aku nak buat lah macam Syekh tu buat. Tapi kita tak Syekh pula kan ya. Aku rasa nak buat macam Syekh tu buat, nak kata okey lah, Ustazah pun dah lama tunggu macam sekejap dia nak balik macam tu. Tapi Ustazah kata tak apalah, yang dalam tak apa, sabar. Memang ada 5-6 orang memang tak mengikuti pun perbincangan tu. Dia buat kerja lain, dia bercakap, dia berborak, dia gelak-gelak. Masa tu baru ustazah boleh menjiwai sikit ya tuan-puan, macam mana perasaan ada guru-guru yang marah. Ya, walaupun ustazah mungkin tak setuju sangat pada awalnya, tapi kena kat batang hidung ustazah. Ustazah kata macam, apa salah dia ketawa, apa benda yang kelakar macam tu. Tapi alhamdulillah ustazah tahan tuan-puan. Ya, ustazah tak tegur ataupun tak buat apa-apa reaksi yang ni lah. Sebab bila time makan, dia orang berenam yang layan ustazah makan. Ya, ustaz nak air apa? Kopi ke tea? Dia kata kan. Yang 6 orang tu, yang 5-6 orang. Siapa ustaz kata apa? Alhamdulillah, sekurang-kurangnya aku sabar dapat juga membina hubungan baik dengan 4-5 orang tu kan. Dia lepas tak naik gambar pun 5 orang juga naik gambar. Dia sempat tanya dia, sibuk ke? Sibuk ustazah, juru audit nak datang tak lama lagi. Dia kata kita duduk kira hutang je ni. Jadi dah faham lah apa yang dia buat tadi. Yang kelakar sangat tu pasal hutang lah kot. Ya. Jadi dia kata tak apa, alhamdulillah aku sabar pun ada rumah juga. Ya. Tapi nak beritahu tuan-puan, kadang-kadang kalau kita tak tegur menjadi-jadi juga setiap orang. Atau kita sendiri pun, ya tuan-puan, jadi penting sangat. Kalau kita nak mengetahui kelemahan dan aib diri, bersikaplah menghargai teguran dan nasihat. Bersikap demikian. Ya. Jangan susah sangat. Jangan posisikan diri kita menjadi orang yang semua orang cakap dia tu tak boleh ditegur. Kalau semua orang cakap macam tu, habislah kita. Ya, kalau suami pun cakap tak payah tegur mak kau tu, tak payah tegur, biarlah.
Tapi dia dah marah daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam dah. Cakap apa? Biarlah selagi dia ada suara. Tuan-tuan, kalau itulah yang berlaku pada hidup kita, kita patut menangis. Patut menangis. Sian kat kita. Tak ada orang sayang kat kita. Tak ada orang nasihat kita. Tak ada orang tegur kita. Sebab bila tidak ada orang nasihat, orang tegur, orang muhasabah, kita tak tahu keaiban dan kelemahan kita, tuan-tuan. Ustazah ada beberapa orang kawan yang memang kalau dia SMS berdebar nak baca. Ada kawan jadi macam tu. Ya, apa lagi yang tak kena ni kan, ya. Tapi Ustazah menghargai kehadirannya dalam hidup Ustazah. Kawan-kawan Ustazah tu, ya Allah, ada je benda nak tegur. Kadang-kadang labuh tudung pun dia tegur. Serius saya cakap. Kadang kalau dia SMS, alamak apa lagi ni, tengok. Tadi nampak tudung, apa dia panggil Ustazah Kak Cik kan, nampak tudung Kak Cik dalam program TV. Ya, kiri kanan tak sama tinggi kan, macam tu lah. Ya, lebih kurang lah ya. Maksudnya ada yang pendek sangat ke nampak apa benda lah. Tuan-puan, Ustazah ada kawan-kawan yang macam tu. Kau punya muhasabah direct, tuan-puan, jujur. Tapi Ustaz selalu nobatkan bahawa orang yang paling kasih kat Ustazah adalah mereka. Ya. Dan hargai sangat. Terima kasih, ya. Walaupun puan fikir mana tadi tu kan, ya, yang dia cakap. Tapi terima kasih, hargai. Jangan left group. Ya. Aku tak suka dia ni kan, macam menegur ya, left group terus. Bila nak berubah, tuan-puan, macam mana nak dapat kualiti taubat kalau kita tak tahu kelemahan diri kita, keaiban diri kita dan dosa-dosa kita. Ya. Dan ini berlaku dalam kehidupan kita semua. Pernah ya tuan-puan, Ustazah buat satu program dengan sahabat-sahabat, lebih kurang 18 ke 20 orang macam tu lah, ya, tak ingat dah. Kami buat program, program tu kononnya program ukhuwah, program kasih sayang. Tapi kita buat modul dia macam ni. Kita kata setiap orang mesti bertemu dengan setiap orang yang lain. Ni sama-sama kawan, sama-sama sahabat. 18-20 orang macam tu. Jadi jumpa kawan tu, dan saya cadangkan modul yang sama juga dekat PPUKM ni. Jumpa sahabat tu, beritahu betapa sayangnya kita kepada dia. Tapi dalam masa yang sama, kita jadikan slot itu peluang untuk sahabat kita, muhasabah kita 3 perkara. Jangan banyak-banyak stres. 3 perkara je. Ya. Jadi kalau ada 20 orang, tuan-puan, setiap orang akan cakap muhasabah kita 3 perkara. Jadi berapa perkara semua? 60. Iya tak? 20 kali 3, 60. Betul ke? 60 kan? Tuan-puan bayangkan macam mana berasapnya slot tu. Sebab rasa pening, cepat pening slot tu. Sebab kita nak kena cakap orang tu punya kelemahan 3. Dan 20 kena berapa orang tu kan, ya. Lepas tu kita pula akan datangi. Bila nampak macam kita dah tak ada orang, datang, Assalamualaikum. Macam tu kan, datang kat kita kan. Alamak, berdebarnya. Apa lagi yang 3? Memang panas pompong lah duduk dalam majlis tu. Ya. Tapi dia akan cakap lah dia sayang apa semua. Dan dia cakap 3 perkara. Ya Allah, berasap lah. Dan bagi Ustazah yang paling susah juga bila Ustazah nak tegur orang tu. Ya. Sehingga kami menangis bila tegur sahabat tu. Menangis tegur. Supaya air mata jadi tanda teguran ini teguran kasih sayang. Selagi mana kita tak tegur dengan kasih sayang, dengan jujur, kita tak berubah, kawan kita juga tak dapat berubah dengan lebih baik. Ya, sampai menangis tegur. Dan Ustazah ingat tuan-puan, di antara banyak-banyak teguran tu, ada teguran yang sampai Ustazah kata, Ya Allah, Ya Tuhan, bagaimana besok aku nak berhadapan dengan Engkau, sebab Engkau lebih halus lagi hisab kamu daripada kawan aku. Ada seorang jumpa Ustazah, ya, dia kata dia sayang apa semua. Lepas tu dia pun cakap 3 benda dia tak puas hati. Salah satu yang dia sebut, dia kata dia pernah tolong Ustazah tapi Ustazah tak cakap terima kasih. Kena sekali. Ya. Macam ni Ustazah dengar. Dia kata betul kau Ustazah tak cakap terima kasih. Sebab dia tunggu, dia cakap. Dia tunggu terima kasih tu. Bayangkan tuan-puan ke kawan kita ni. Ya. Dan dia kata
sampai sudah tak terima kasih. Saya kata minta maaf. Ya, puan, terima kasih apa qadaan kan? Qadaan. Terima kasih. Minta maaf terlepas pandang, minta maaf. Nasib baik, alhamdulillah ada program tu. Kalau tak berbuku kat hati dia. Berbuku kat hati dia, tak cakap terima kasih. Dia cakap, berkata terima kasih. Jangan kita menyucikan diri. Betul ke Kak? Entah cakap terima kasih, Kakak tak terdengar, Kak pekak. Mana cakap macam terima je lah, kan? Dah orang tak puas hati, terima je lah. Okey dah. Walaupun Ustaz fikir, betul ke kita cakap terima kasih Rasa macam terbiasa dah terima kasih tu kan. Tapi dia cakap terima kasih. Melopong kita dong pun. Ada seorang lagi datang, senyum-senyum sayang-sayang macam tu. Tak apa Kak, cakap Kak tak puas hati. Allah, susah lah. Cakap. Dah mama program ni suruh cakap 3 benda. Dia cakap je. Dia kata macam ni, yang akak selalu macam terasa hati lah. Dia kata, apa dia Kak? Dia kata, Ustazah tidak, bila bertemu dengan sahabat-sahabat, termasuk dia, Ustazah seolah-olah dia ni boleh ada dan boleh tak ada. Dia cakap macam tu. Ustazah mendahulukan orang lain. Dia ni maknanya ada pun okey, tak ada pun tak apa. Bayangkan tuan-tuan. Pegang tangan dia. Kak, tak macam tu Kak. Ustazah sayang akak. Ya, tapi ini kelemahan diri dalam menyantuni semua orang. Kita jangan jawab nak buat macam mana, penat kan, ya. Takkan nyeng-nyeng je. Jangan marah-marah, orang datang kau tu terima je lah, ya. Boleh nak jawab tuan-tuan, tapi bila kita nak berubah, ya. Jadi mungkin Allah nak jadikan kita lebih baik ke apa ke. Jadi itulah antara poin dia. Jadi dia kata minta maaf sangat. Lepas tu jadi lebih maknanya kita lebih peka lah. Ya, kalau kita datang mesyuarat ke kan, kita santuni semua. Ya, supaya tidak ada orang yang merasakan kita ni menyantuni kelas-kelas tertentu sahaja. Itu bila dimuhasabah tuan-puan untuk mendatangkan taubat yang benar-benar. Ya, apatah lagi satu lagi kesan Ustazah tuan-puan, kalau kita tak suka muhasabah seorang-seorang macam tu, maka alternatifnya ialah datang kuliah ilmu, datang majlis ilmu. Tapi kalau tegur pun tak suka, nasihat pun tak suka, muhasabah pun tak suka, kuliah ilmu pun tak datang, cuba cakap kat Ustazah cara bagaimana lagi kita boleh nampak kebusukan hati kita, kelemahan kita, dan kita boleh berubah sebaik kita melihat kelemahan tersebut. Macam mana lagi kita cakap? Orang tegur tak boleh tegur, tak boleh nasihat. Ustazah cakap ni tuan-puan, ini benda yang memang berlaku dalam masyarakat. Bahkan ada adik-beradik, anak beranak yang jadi renggang hanya kerana dinasihat. Renggang tuan-puan. Left group tu memang ada. Sebab apa? Sebab nasihat, sebab tegur, sebab muhasabah. Masya Allah, kadang-kadang kita tak tahu, kita tinggi diri. Sebab itu taubat tidak berbekas dalam hidup kita. Jadi tuan-puan, ya, ciri yang pertama, tangga yang pertama, perkara yang pertama untuk jadi orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah adalah jadi ahli taubah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Segera dapatkan syurga. Ini ayat tadi. Yang paling nak saat kita masuk syurga adalah Allah, lebih daripada diri kita sendiri. Buktinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan syurga. Segera ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kata kita nak jadi ahli taubah, kita nak jadi orang yang selalu minta ampun kepada Allah, maka jadilah orang bertakwa. Dalam ayat itu, takwa itu diberikan ciri-ciri dia. Ada 3 ciri penting, antaranya ada 3 ciri penting. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu sedekah, nafkah, infak masa senang dan masa susah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan kemarahan, mengurus kemarahan dengan baik, mengurus emosi dengan baik. Wal afina 'anil nas, dan orang yang pemaaf. Ini orang yang
yang memang bersegera nak dapat keampunan Allah. Ini memang ahlut taubah. Ada 3 sifat tadi. Ya, pemaaf, menguruskan kemarahan dengan baik, dan yang mudah sedekah infak ketika mana senang dan ketika susah. Ya, itu yang pertama tuan-puan. Ya, kita tengok kepada rahsia yang kedua, bagaimana untuk meraih rahmat dan redha Allah. Yang kedua ialah berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Tidak dapat terputus tuan-puan, hubungan rahmat itu sangat terkait, tak dapat terputus antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan Nabi, semakin kasih kita dengan Nabi, semakin cinta kita dengan Nabi, semakin luas rahmat yang kita peroleh. Ya, kadang-kadang kita terlepas pandang. Dalam sekalian banyaknya ibadah-ibadah kita, tengok-tengok kita amat kurang selawat pada Nabi. Dalam banyak-banyak amalan kita, tengok-tengok kita paling kurang mencontohi sunnah Nabi SAW. Dalam banyak-banyak aktiviti kita, kehidupan kita, kita tak sempat untuk berkenalan, mengetahui sejarah, peribadi, sifat Nabi kita Muhammad SAW. Buku novel dah banyak dah kita baca. Daripada novel dah jadi filem dah. Ya, novel pun kita baca, tak cukup novel kita baca, tengok lagi filem tu keluar. Padahal sama jalan cerita. Itu sempat belaka tuan-puan, tapi belum sempat untuk melihat, untuk mengikuti perbincangan kita Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi SAW. Tak sempat lagi. Dah baca ke belum apa-apa kitab tentang Nabi? Jangan kata nak baca kitab tentang Nabi, nak beli pun tak sempat lagi. Dah beli, ada kat rak buku tu, tak sempat lagi nak baca. Bayangkan tuan-puan bagaimana hidup kita nak cari rahmat, tapi jauh daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak kecil namanya Hasan Ali An-Nadawi. Dululah masa kecil. Sekarang itu ulama tu, Hasan Ali An-Nadawi tu orang alim ya, sarjana Muslim. Masa dia kecil, masa beliau kecil, ayahnya dah meninggal. Ibu dia, tengok ibu solehah ya tuan-puan. Ayah dah meninggal, anak sedih kan, rasa kehilangan. Dia gantikan rasa kehilangan tersebut dengan kecintaan kepada Nabi SAW. Apa yang mak tu buat? Mak tu bagi buku tentang Nabi. Mak tu bacakan buku tentang Nabi. Mak tu ceritakan tentang Nabi SAW. Ni nak ganti rasa kehilangan ayah ni. Ya. Bila habis satu buku, nak beli buku lain, mak tak ada duit. Jadi kata Hasan Ali An-Nadawi, dia masih ingat lagi. Dia order je, dia minta je buku tu. Orang tu datang hantar buku, pemilik kedai datang hantar buku, tapi ketika mana nak bayar, dia tak ada duit nak bayar. Mak dia pun tak ada duit nak bayar. Lepas tu dia teringat, dalam buku sebelumnya yang dia baca, ada cerita pasal anak-anak kecil yang nak ikut Nabi pergi perang. Tapi Nabi tak bagi. Ya, anak kecil-kecil Nabi tak bagi pergi perang. Tapi anak-anak tu menangis. Lepas anak-anak tu menangis, Nabi bagi. Nah, okey lah, dah lain-lain ikut je lah, kan ya? Jadi dia terfikir, dia kata, boleh jadi kalau aku menangis, aku akan dapat buku ni. Dan dia buat, hasil daripada baca buku pasal Nabi, dia pun menangis dekat tukang jual buku. Dia nangis, dia nak sangat tapi tak ada duit. Dia nangis, dia nak tapi mak tak ada duit. Dan betul, syafaat air mata ni besar. Ya, jadi tukang jual buku pun bagi dia buku. Dan bermulalah tuan-puan kecintaan Hasan Ali An-Nadawi terhadap Nabi SAW. Beliau berjaya dalam hidup, ya, menjadi seorang tokoh ulama terkemuka, Hasan Ali An-Nadawi, ya, dan mengarang kitab yang banyak, ilmunya dimanfaatkan, ya, subhanallah.
asas yang ditanam oleh ibunya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh jauh tuan-tuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak dapat rahmat Allah. Sekarang kita jangan bercakap soal selawat Nabi 100 kali. Orang lain dah beribu dah. Ya, kita baru 100 kali. 100 kali tu dah tulis tu 100 kali. Kalau 101 ghostan balik. Ya, Allah 101 dia kata. Tak jadi. Bayangkan berkira-kiranya kita kalau berselawat pada Nabi. Ada seorang sahabat, ada seorang Arab Badui. Arab Badui tu datang jumpa Nabi, dia kata macam ni. Dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia cakap, wahai Nabi, bila kiamat? Ya. Nabi tak jawab soalan tu secara maknanya terus jawab akhir bulan ke apa, tak ada. Soalan tu straight je, soalan tu tanya, bila kiamat? Ya Nabi, mata sa'ah. Wahai Nabi, bila kiamat? Nabi jawab dalam bentuk dialog. Untuk kita semua, untuk seluruh umat Nabi. Nabi jawab, Nabi kata, apa yang engkau siap-siapkan, apa yang engkau sediakan untuk kiamat. Ya, seolah-olah maksudnya macam ni lah. Sibuk nanya bila kiamat. Lebih besar lagi nak ditanya, siap apa untuk kiamat. Sebab kiamat tu boleh berlaku bila-bila masa. Jadi orang Arab Badui itu telah menjawab dengan jawapan yang insya-Allah jadi pedoman kepada kita sampai akhir zaman. Masya-Allah. Orang tu jawab, aku hanya mencintaimu ya Rasulullah. Jadi bila tanya apa yang engkau sediakan untuk kiamat, Arab ni tak jawab solatnya, tak cakap puasanya, tak cakap baca Qurannya, tak cakap yang lain-lain. Dia cuma cakap, aku mencintaimu ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menjawab, setiap orang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai. Kiamat besok yang kita tak tahu bila, ya, yang subhanallah keadaannya sangat gawat, ya tuan-puan, maka kita akan dibangkitkan akhirat besok dengan siapa yang kita cintai dalam hidup kita. Ya, jangan kata akhirat tuan-puan. Kalau ustazah bagi puan-puan satu tiket free, seorang je. Pergi mana Zimbabwe? Nak pergi tak? Seorang je. Ya, mesti akan timbul persoalan kat ustazah. Ustazah, acik seorang je pergi ni. Ya, ada orang tunggu tak kat sana? Ustazah, tak ada cik. Pandai-pandai lah cik dengan orang sana. Agak-agak jadi pergi tak? Ustazah pun tak nak pergi, bagi tiket seorang. Ya, tak tahu siapa, tak menentu siapa yang tunggu, orang bangsa apa, bahasa apa. Takut tuan-puan. Itu baru nak pergi dekat negara atas dunia lagi dalam bumi. Dah tak berani dah nak pergi. Mesti berkawan. Kadang-kadang nak ke tandas pun berkawan ni, ke UKM ni. Ya, semua nak berteman. Nak pergi kafe makan pun nak berkawan. Kalau seorang-seorang rela lapar. Ya, kenapa? Kawan baik MC tak makan lagi tu. Sungguh. Ya, ustazah pun antara orang macam tu kat tuan-puan, tak suka makan seorang. Sebab ustazah punya mindset, siapa makan seorang dia sangat lapar. Jadi tak nak nampak terlampau lapar kan. Jadi suka nak makan, suka nak berkawan. Tuan-puan, apatah lagi nak masuk alam barzakh. Apatah lagi besok nak bangkit kat padang mahsyar, tengok kiri kanan depan belakang dengan pelbagai keadaan. Siapa yang kenal kita, anak-anak, suami isteri semua tak peduli ke sana. Ya, semua dekat akhirat besok nafsi-nafsi, urusan masing-masing. Ya, tak ambil kisah dah, kecuali orang-orang bertakwa. Malah tuan-puan, al-akhilla, orang-orang yang dulu berkasih sayang dekat dunia, akhirat besok bergaduh semua. Akhilak ni maknanya berkasih sayang. I love you, you love me. Akhirat besok jadi tempat bergaduh. Yang tak bergaduh siapa? Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Suami isteri tak takwa, akhirat besok gaduh. Ibu bapa dengan anak-anak sama-sama tak bertakwa, akhirat besok bergaduh. Rakan sekerja, kawan baik tapi tak bertakwa, akhirat besok bergaduh. Dekat dunia tak bergaduh tuan-puan. Ya Allah, itulah rakan melancong, itulah rakan shopping, itulah rakan Facebook. Tapi akhirat besok bergaduh. Kenapa? Masing-masing nak menyelamatkan diri masing-masing. Bukan kau yang mengumpat aku dulu pada tarikh 26 hari bulan 11 tahun 2017.
sebab aku tak datang dengan ceramah. Lepas tu kau kata dia bukan MC, buat-buat je. Macam-macam semua akan disebut balik untuk apa? Untuk dapatkan pahala. Kita ni muflis, tak banyak pahala. Cari jalan nak dapat pahala. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Bayangkan tuan-puan, keselamatan yang kita nak cari dunia akhirat. Alangkah hebatnya kalau besok kita bangun bersama dengan yang paling kita cintai. Ya, dibangkitkan, tengok-tengok di sisi tidak jauh dari kita nampak sosok tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pernah tipu, tuan-tuan. Ya, Allah tidak pernah mungkir janji. Nabi juga tak bercakap sesuka hati. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa huwa in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi cakap adalah panduan daripada Allah. Nabi yang cakap, kamu, seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang paling dia cintai. Jadi berusaha keraslah kita untuk mendapatkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi sedaya yang kita boleh buat, semampu yang boleh kita usahakan. Bukan saja mendapat cinta itu, tuan-puan, bahkan itulah jalan untuk kita mendapat rahmat Allah dalam hidup ini. Sesuai dengan ayat yang Ustazah bacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan bulan ini pun kita kenali sebagai bulan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak. Biar ada buku tentang Nabi, biar ada kelas yang kita belajar dalam kelas itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tahu apa ajaran yang Nabi bawa, iaitu ajaran Islam. Peninggalan Nabi, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata cinta dengan Nabi, sila tengok bagaimana hubungan kita dengan Quran. Sebab Nabi tak tinggalkan harta, Nabi tak tinggalkan apa pun. Peninggalan Nabi adalah Quran dan sunnah. Selalu Ustazah bawa analogi macam ni, tuan-puan. Seorang ibu ayah meninggal, ya, mak meninggal, ayah meninggal. Ada rumah yang ditinggalkan, rumah kampung yang ditinggalkan. Tak kira lah rumah bandar ke rumah kampung, tapi di situlah rumah yang dulu anak-anak membesar. Sebaik mak ayah meninggal, orang keliling boleh tengok. Ya, ya Allah, terbiar rumah arwah Hajah Timah tu. Terbiar rumah dia. Anak-anak dia tak balik tengok. Dulu orang tengok, yelah dia punya lalang pendek ni je. Sekarang ya Allah, tingginya lalang. Daripada air pun kena potong, api kena potong. Ada orang jalan depan rumah tengok, dia punya cermin tingkap tu pun dah tercabut, besi-besi tu pun dah kena apa? Kena gunting ke apa benda ya oleh ni mak-mak gian, orang dadah. Macam mana orang yang melihat rumah-rumah macam tu, tuan-puan, kata ya Allah, terbiar rumah mak ayah dia. Mana anak-anak dia 8 orang bunyi. Mana anak-anak dia tak balik ke, tak dapat nak diurus rumah mak ayah dia. Bayang, tuan-puan. Ketika itu secara logiknya pun kita akan terfikir macam tak berapa nak bertanggungjawab sangat anak-anak. 8 orang anak membiarkan rumah macam tu, peninggalan mak bapak dia. Bila dah jadi macam tu, jadi salah macam-macam, nanti mudarat pula kepada orang lain. Kita akan nampak ini bukan anak berbakti macam ni. Itu baru peninggalan mak ayah kita berupa rumah. Tengok betapa lusuhnya kita buat peninggalan Nabi SAW. Apakah Al-Quran sudah macam kita melayan Quran tu dah macam tadi rumah-rumah buruk tadi kita buat. Usang yang hanya orang melihat, kenapa tak rujuk Quran? Kenapa tinggalkan Quran? Kenapa tak tadabbur Quran? Mana Quran kamu wahai umat Islam? Mana Quran yang menjaga kamu, menjadi pembimbing hidup kamu? Kita tanya-tanya. Apa dah jadi dengan peninggalan Nabi? Mana Quran? Jadi untuk kita dapat rahmat Allah, tuan-puan, mencintai Nabi SAW, dan tanda cinta itu ialah cakna perhatian, kepekaan. Ya, bagaimana kita menghargai kehadiran Al-Quran dalam hidup kita. Ya, subhanallah, tuan-puan, kalau lihat bagaimana hubungan kita dengan Quran, itu sangat dapat menterjemahkan
sejauh mana dekat jauhnya juga kita dengan Nabi SAW dan juga dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini indikator yang paling senang untuk diukur. Lihat saja bagaimana hubungan kita dengan Quran. Ya, dalam banyak ceramah-ceramah parenting, Ustazah selalu ulang juga tuan-tuan, dengan Quran ini ingatkan dalam kepala, di hati 7M. Dengan Quran, ya, mempelajarinya, mengajarkannya, membacanya, menghafaznya, memahaminya, ya, mengamalkannya dan mendaulatkannya. 7. Paling kurang 7. Kita nak didik anak kita jadi generasi Quran, 7 juga. Mempelajarinya, mengajarkannya, membacanya, memahaminya, menghafaznya, mengamalkannya, mendaulatkannya. Itu tanggungjawab amanah kita dengan Quran. Ya, tahu sikit pasal Quran, ajarkan. Kemudian kita seumur hidup tak pernah putus, terus belajar dan belajar Quran. Bukan belajar baca je, maksud, tadabbur, tafsir. Ya, nak faham Quran. 7, ini kena lekat dalam kepala, jadi indikator hubungan kita dengan Quran. Biar setiap hari ada, baca ada, ajar ada, hafal juga ada, walaupun 1 ayat, walaupun 2 ayat, mengamal juga, pastilah mengamalkan Quran. Ya, tadabbur juga ada, dan kita buat kerja untuk mendaulatkan Al-Quran. Suruh orang supaya, ajak orang, amar ma'ruf nahi munkar, supaya jadikan Quran panduan. Kalau tak tuan-puan, masyarakatnya akan sakit. Masyarakatnya akan sakit. Ustaz tengok dekat sebuah negara, tak nak sebut negara tu kecuali dipaksa jugalah, ya. Ya Allah, ya Tuhan, tuan-puan, orang tu dalam video tu ramai, satu padang ni, mereka sedang mendengar pengumuman polisi daripada kerajaan mereka. Satu pengumuman polisi yang membenarkan kehidupan, mengiktiraf kehidupan dan perkahwinan sesama jantina. Ya, disambut oleh orang-orang yang kat padang tu ataupun kat dataran tu dengan tangisan kegembiraan. Macam mana muka orang bersyukur? Macam muka orang yang macam dia syahdu yang muka dia kan. Dia bukan sambut maknanya dia guna drum ke apa, tak ada. Maknanya dia jadi macam suasana bening. Suasana bening, syahdu, berpelukkanlah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sebab apa? Syahdu ni, polisi membenarkan ni, kahwin sesama dia. Ya Allah, ya Tuhan. Setelah tengok tu tuan-puan, aduh, sakitnya masyarakat ni. Itu negara orang. Tapi percayalah cakap Ustazah, aliran-aliran pemikiran yang sebegini terlampau mudah untuk masuk ke mana-mana negara yang lain, terutama umat Islam. Ya, dan telah kedengaran dah suara-suara itu, ya, gagasan-gagasan yang meminta hak itu dan hak ini. Letaklah atas nama kemanusiaan, hak asasi manusia, yang pada hakikatnya adalah suara-suara yang benar-benar jauh, malah mencabar apa yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sebaik-baik panduan untuk hidup manusia. Nak jadi apa dengan masyarakat yang tak kira Muslim atau non-Muslim? Ustazah percaya tuan-puan, tidak ada agama yang menjunjung, ya, yang melihat polisi ini sebagai polisi yang baik untuk membenarkan perkahwinan berlainan jantina. Tapi apakan daya, kita juga sebagai umat Islam, kalau tidak berpegang kepada peninggalan Nabi SAW, satu hari nanti kita akan melihat itu hanya dengan pandangan biasa, umpama hanya lalat melintas atas batang hidung. Tepis macam tu je. Dan hari ini pun macam tu tuan-tuan. Ada banyak benda-benda yang sebenarnya menggambarkan dosa besar, tapi seakan-akan masyarakat sudah lali, ya, sudah boleh terima. Nasihat pun tak boleh, tegur golongan ni pun tak boleh. Dilihat sebagai apa? Ketinggalan zaman. Dilihat sebagai busybody, macam-macam istilah. Padahal kita cuma nak mengingatkan, sebab azab Allah itu datang menyeluruh.
Ya, bila azab tu turun, kadang-kadang dengan pelbagai bentuk, dia semualah. Siapa yang ada, siapa yang Allah takdirkan kena. Malah pernah di zaman Bani Israel, kan Allah turunkan azab kepada Bani Israel. Tahu antara sebab dia kenapa azab tu turun, antara sebabnya ialah kerana orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang soleh dalam masyarakat itu telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia tak tegur dah, tak nasihat. Orang soleh dalam masyarakat Bani Israel meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah turunkan bala terus. Jadi tuan-puan sekalian, ya, untuk benar-benar mencintai Nabi, lihat bagaimana kita menguruskan, menyantuni, menghargai warisan Nabi, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan semua jalan yang Ustazah sebutkan tadi, insya-Allah merupakan jalan yang sangat penting untuk bawa kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Ustazah akhiri, dah terlebih masa kan, cakap 3.20 ya, ni dah 3.37. Jadi Ustazah buka peluang itu sebentar saja untuk 2 soalan saja. Ya, jadi kalau ada soalan, silakan tuan-puan, 2 soalan sebelum Ustazah benar-benar menutup, ya, ceramah Ustazah pada petang ini. Silakan soalan. Ada soalan wakil putera-puteri, ya, muslimin muslimat, silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih dengan tazkirah yang diberikan. Saya nak tanya Ustazah, bagaimanakah caranya seorang sahabat yang sayang pada seorang sahabat untuk menegur sahabat itu? Terima kasih Ustazah. Okey, baik. Terima kasih ya atas soalan dia. Ada soalan yang kedua, yang terakhir, kita kumpul dan jawab langsung penutup. Ada soalan kedua, silakan tuan-puan. Wakil atas ada dah? Bawah pula. Ya, selamat yang atas kan, ya. Okey, sila Prof. Dia macam ada alasan lah Ustazah. Yang ni mungkin kurang tepat. Jadi sebenarnya macam ni. Itu konsep macam tu macam mana Ustazah? Boleh ke? Adakah dibolehkan? Macam kita mempertahankan diri, tetapi adakah mempertahankan diri pada masa itu ataupun mungkin kita boleh postpone ke? Macam mana sebenarnya? Terima kasih Prof ya. Baik, soalan yang pertama tadi, macam mana cara nak tegur orang kalau kita cakap pasal approach, nasihat, tegur, amar ma'ruf nahi munkar, memang kena bil hikmah. Ya, bil hikmah ni dengan maksud sesuatu yang insya-Allah memberi kesan yang baik, dapat sampai kepada penerima teguran tersebut. Walaupun tadi Ustazah cakap kita terlalu mementingkan cara orang tu tegur. Itu Ustazah bercakap bagi pihak kita yang ditegur, sudut pandang kita tu. Maknanya jangan sampai hanya kerana dia salah cara tegur, kita nafikan konten dia. Ya. Tapi untuk orang yang nak menasihat, untuk orang yang nak menegur, ini dari sisi itu pula memang tak boleh dinafikan betapa perlunya untuk kita mengamalkan satu budaya menasihati, menegur, muhasabah dengan cara yang baik. Ya. Antara cara nak tegur sahabat tuan-puan, meraihkan hikmah tersebut. Antara hikmahnya yang kita kena raih, tidak membuka aib dia di hadapan orang ramai. Ini kena jaga. Ya, jadi kita dah sedaya upaya dah cakap elok-elok, orang lain tak dengar, ya, tak buka aib dia. Jangan pula atas nama teguran daripada orang tak tahu jadi tahu. Jaga aib dia. Jangan sampai kita buat teguran itu terbuka. Sekarang ramai orang buat teguran terbuka dalam Facebook,
Ya, padahal dia tahu nombor telefon orang tu. Tak payahlah sampai satu Malaysia tahu. Kan? Mesej je lah kat orang tu. Ya, jadi macam-macam pula ada approach teguran. Ya. Yang kedua, ikhlaskan teguran kita. Ikhlaskan. Ya, jangan kita tegur sebab nak bagi dia stres. Ada orang buat macam tu. Ya, nampak bahagia sangat, tegur sikit. Ya, lepas kena tegur dia tension. Kan? Itu tak ikhlas. Ya, kita ikhlas tegur untuk apa? Untuk beri manfaat, untuk dia berubah. Sebab kita sayang dengan dia. Tak nak dia duduk dalam keadaan lalai dan berdosa. InsyaAllah tuan-puan, ini kalau dapat poin besar ikhlas ni, tak ada timbul dah poin-poin lain dah. Dia kalau dah ikhlas tu, besar tu nilai ikhlas tu. Ikhlas tegur. Biasanya orang ikhlas ni tuan-puan, ya, ikhlas campur dengan kasih sayang, selalu memandu jadi hikmah. Selalu memandu jadi hikmah. Ya, bila dengan kasih sayang, dengan ikhlas, tak ada nak nunjuk bagus. Itu antara elemen yang penting. Jangan masa kita tegur nasihat orang, kita nak nunjuk yang kita ni bagus sangat. Nah, cuba latih-latih sikit. Solat awal waktu, kan? Akak semalam tengok Zuhur masuk pukul berapa. Jadi janganlah ada approach main-main akak, main nama-nama kita je kan, ya. Biar lebih inilah. Dan meraihkan juga tabiat dan fitrah manusia. Kita kena tahu psikologi manusia. Dia suka macam mana. Dia suka kita puji-puji dulu ke? Pujilah sikit. Dia suka kita macam suka yang mana? Buatlah fitrah manusia. Mungkin ada orang tu dia ada perkataan-perkataan yang jangan sebut naik darah. Jangan sebut perkataan tu. Kadang-kadang biasa kita suami isteri pasti ada pengalaman-pengalaman silam. Yang kita tak nak diungkit. Jangan ungkit. Ya, bila kita nak tegur, tapi kita nak bagi biar sedap ke tak tahulah, biar berkesan, kita pergi ungkit. Ada nama-nama orang yang kita nak dengar dah, kita sebut lagi nama tu. Jadi kita sengaja cari jalan supaya orang tak menerima teguran tersebut. So kena ada metodologi yang betul, cara yang betul jugalah ya dalam menasihat. Tapi Ustaz percaya tuan-puan, orang yang menasihat dengan ikhlas dan kasih sayang akan sampai kepada yang menerima nasihat. Ya. Soalan daripada Prof tadi, anak ataupun siapa-siapalah kita tegur atau kita kena tegur, perlu tak kita bagi alasan atau jawapan? Sebab teguran itu belum tentu tepat, ya, belum tentu betul. Selama mana tuan-puan kita rasa ada keperluan untuk kita, dia dalam bahasa Arabnya dipanggil tabrir. Tabrir ni makna melepaskan diri ataupun bukan menyucikan lah, tapi untuk memahamkan orang tu lah kenapa jadi macam tu kan. Dalam Islam boleh kita tabrir, boleh kita untuk menjelaskan keadaan itu. Itu memang sepatutnya. Apatah lagi kalau melibatkan soal reputasi, ya, nama. Sebab nama ni Allah suruh jaga. Bukan senang nak jaga nama dengan baik. Tiba-tiba ada seseorang menegur kita, muhasabah kita hanya dengan andaian, hanya dengan apa yang didengar daripada orang lain. Jadi ada keperluan di situ untuk kita menjelaskan. Ya, bukan bagi alasan pun, menjelaskan yang sebenarnya. Jadi siapa yang tahu benda itu semua? Diri kita sendiri. Buat satu pertimbangan, apakah sesuai ditolak ataupun diterima, tapi dengan penjelasan. Itu kita yang tahu apa yang baik. Cuma mudah-mudahan ia tidak datang daripada sikap tidak suka ditegur. Itu saja. Ya. Jadi ada kadang-kadang suami kita tegur, dengarlah dulu. Ya, suami kita nasihat, dengar. Sebab Ustaz cakap daripada pengalaman jugalah Prof, ya. Ada banyak juga teguran suami yang ustazah bagi penjelasan, tapi akhirnya terbukti suami ustazah yang betul. Jadi sebab itu lepas pada tu ustazah macam okeylah, tunggu kejap lah 2-3 hari lagi kalau bagi penjelasan. Sebab dalam tempoh 2-3 hari tu akan nampak siapa yang betul tu. Ya. Dah selalu macam tu. Ini tengah live Facebook ke apa? Ya. Kalau live Facebook tak ingat cerita. Bukan live kan? Betul akhirnya ya. Macam mana adalah teguran. Contoh tuan-puan, dulu suami saya pernah tegur. Yang masa tu dia kata apa dah suami saya tegur benda macam tu kan, ya.
Contoh macam program yang ustazah berduet dengan pasangan duet tu adalah muslimin ataupun ustaz. Mula-mula tu saya fikir benda tu okey je, tak ada apa-apa pun, sehinggalah suami ustazah tegur. Sehingga suami ustazah tegur, bukan setakat tegur, malah jadikan polisi. Okey, ni bukan live Facebook kan? Yang live tutup sekarang Ni rahsia besar ni. Kalau bocor memang sinilah saya datang. PP UKM ni. Jadi polisi. Tapi dia banyak syarat lah, banyaklah syarat dia kan maksud dia kalau macam siang okey, boleh pula, malam tak boleh. Kalau forum ke apa malam jadi polisi tak boleh sekarang. Malah kalau untuk rancangan TV juga diduetkan dengan mana-mana ustaz tak dibenarkan. Mula-mula kalau saya kata apalah suami ustazah dah tua-tua cemburu. Mula-mula tuan-puan rasa macam lah benda. Ustazah bukannya tak buat apa-apa pun tuan-puan, duduk sebelah je pun, bukan duduk satu share kursi kan lain-lain sofa. Saya kata ya Allah, mula-mula tak masuk kat fikiran saya. Sampai pujuk-pujuk dapat tawaran suruh jadi host untuk satu rancangan diduetkan. Saya minta sampai pujuk ni, bolehlah bang, insya-Allah janji jaga diri baik-baik. Macam-macam lah berjanji, ikrar aku janji. Lepas tu suami saya kata apa? Okey, baik, abang dengar semua ni, take note semua ikrar aku janji segala macam belaka. Okey, dia akan jawab dengan mesej. Bila dengar jawab dengan mesej tu tahu dah. Boleh tak boleh kan? Dah kata tak payah mesej lah bang, kita berunding je. Dah ada duduk depan je kan? Tak payah, kita bincang kan Lepas tu suami saya pun kata minta maaf sangat, dia tak benarkan. Jadi dia isu dia tuan-puan, kita mungkin tak nampak menyeluruh teguran tersebut, nasihat, pandangan tersebut. Ustazah memang try juga pujuk lagi tau. Bolehlah kan. Tapi lepas tu saya fikir, dah lah suami kita tak bagi kan. Okey, tak bagi, lapang dada, redha, semua okey lah, kita follow, ikut je. Selepas itu saya nampak hikmah yang sangat besar. Masya Allah, duduk sekejap je berfikir. Sebab kadang-kadang benda kita nampak betul saat ketika itu, tapi salah pada masa yang lain. Jadi duduk sekejap, fikir, Alhamdulillah. Dan Allah nak bantu ustazah untuk berfikir dengan baik. Ustazah jumpa sebuah buku, baru beli tuan-puan, pergi dekat MPH, beli buku tentang Rasulullah SAW. Beli, baca dulu. Sebenarnya memang tujuan beli itu antara lain, kan banyak ceramah Maulidur Rasul kan. Jadi Ustazah pun nak tengok juga macam mana cerita pasal Nabi apa semua. Tapi kita baca dulu. Ustazah buka je tuan-puan, cerita pasal kecemburuan seorang suami kepada isteri di kalangan sahabat Nabi. Dalam buku tu ada seorang sahabat, dia sangat cemburu tuan-tuan. Sehingga dia kata kalau nampak isteri dia duduk dekat dengan mana-mana lelaki, dia nak libas. Dia punya cemburu. Kita mungkin fikir macam ni, ya Allah teruknya cemburu. Kita mungkin fikir macam tu Sabar tu tuan-puan. Sebab dengar apa-apa cerita buku tu. Nabi kata apa? Aku lebih cemburu daripada sahabat itu. Bayangkan. Dalam menjaga kehormatan isteri, menjaga, melindungi. Tengok Nabi kata apa? Aku lebih cemburu daripada sahabat itu. Saya kata, ya Allah, aku baca ni bukan kebetulan ni. Allah nak bimbing ni, nak bagi tengok biar betul arah kamu berfikir. Tengok. Sebab kadang-kadang benda tu bukan salah sangat tuan-puan. Saya tak kata jadi host lagi perempuan salah. Tapi kadang-kadang adalah mungkin tak sesuai juga, ataupun adalah mungkin rentetan ke apa. Sebab boleh tuan-puan, orang nak jemput ustazah ceramah, forum, dia tulis, dia SMS kat suami ustazah, dia kata tu nombor PA ustazah. Dia kata nak jemput ustazah dengan pasangan duet merpati dua sejoli. Apa banyak cantik penganjur tulis macam tu dekat telefon suami ustazah. Ini Ustaz tengok sendiri tuan-puan. Malah ustazah dapat, di tengah akak ni sebagai saksi, ustazah dapat mesej.
Ni kalau wakil-wakil pengaji tu dengar, dia tahulah kenapa Ustaz tolak. Ustaz jarang tolak orang jemput ceramah. Biasa kalau sesuaikan dengan jadual, dapat tahun depan pun tak apa. Tolak tu jarang. Tapi ada satu tempat yang Ustaz memang willing nak pergi, tuan-puan. Tapi Ustazah terhenti seketika pada ayat. Ya, nak jemput untuk program. Tapi dalam program tu kita nak gandingkan Ustazah dengan panel yang Ustazah pernah berduet. Dia panggil pasangan apa dia panggil? Dia cakap pasangan putih. Tapi pasangan tu macam pasangan yang sweet sangat. Macam itulah. Ya. Jadi Ustaz kata, Allahu Akbar. Kenapa ada mindset tu kan? Ya. Jadi Ustaz pun memang tolak lah, tuan-tuan. Sebab kita nak tolak, tak nak diduetkan, susah juga. Ya. Tapi padahal boleh je suami Ustaz bagi kalau siang-siang kan. Ya. Program forum ke apa benda. Tapi sebab tadi tu, ayat tu kalau didengar oleh pihak suami ke apa, pasti kurang selesa. Jadi ketika itu terimalah, tuan-puan, walaupun asalnya bagi penjelasan, tapi akhirnya terbukti juga yang suami kita nasihat dan tegur tu ada hikmah yang tersendiri dan lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, anak-anak tu memang macam itulah. Kadang-kadang teguran kita tu dia pause lama sampai 2 minggu dia tak jawab. Sebab kita nasihat, sebab kita tegur. Kita cool je lah. Ya? Dia masih belum matang, masih belum matang. Nanti dia akan belajar daripada pengalaman. Tapi ikut pengalaman Ustazah, Ustazah akan tegur juga anak tu balik. Ustazah akan cakap dengan dia, dia patut belajar menghargai juga setiap teguran. Sebab orang yang nasihat kita tu adalah orang yang masih terbukti mengasihi kita. Ya? Kalau ikutkan, tuan-puan, kita mak-mak pun tak nak cik pasal. Betul tak? Tak nak cik pasal. Kita mak-mak kalau boleh nak lalukan je. Ikutlah nak buat apa. Ikutlah. Sebab apa? Tak nak berlaku tadilah. Ya, macam kontradik, tak nak macam tu. Tapi apakan daya, terpaksa, tuan-puan, untuk kebaikan anak-anak. Sebab anak-anak tu bukan selama dengan kita. Kalau dengan kita dah okey dah. Terima je lah macam mana pun. Tapi besok dia akan jadi isteri pada orang lain. Suami pada orang lain. Besok dia perlukan penghormatan, penghargaan daripada isteri dia. Tapi kalau dia tak boleh buat keputusan, dia manja ke dedek macam tu kan, ya. Kalau dia apa, susah semua tu. So kita baiki, kita nasihat untuk masa depan dia. Jadi sebab itu mak-mak teruskanlah job yang tu, ya. Nasihat, tegur-tegur kan. Tapi kita buat dengan ikhlas dan kasih sayang. Itu saja, tuan-puan, daripada Ustazah. Mohon maaf salah silap, terlanjur kata dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada petang ini. Dan Allah kurniakan cucuri kita dengan rahmat dan nikmat daripada Allah. Ia juga yang paling penting, tuan-puan, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Saya percaya kita masuk tadi sebagai orang yang pasti banyak buat dosa juga. Kita semua termasuk Ustazah. Tapi Ustazah berharap kita keluar daripada dewan ini dalam keadaan suci bersih. Ya, diberikan keampunan oleh Allah yang Maha Pengampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganjur mengucap kalimah terima kasih kepada Ustazah Nurhafizah Musa. InsyaAllah banyak ilmu yang telah Ustazah kongsikan bersama dengan kita. Semoga dapat kita praktikan dan bermanfaat dalam kehidupan kita seharian. Dan untuk setakat hari ini, itu saja untuk program kita hari ini. Dan insyaAllah semoga kita akan bertemu sekali lagi dalam program-program yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan bacaan tasbih kufarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.